Hai, Assalamualaikum semua. Didoakan agar semua murid-murid berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Okey, hari ini kita akan belajar lagi pendidikan kesihatan tahun 5. Okey, tajuk kita pada hari ini ialah tajuk yang ke-8 iaitu tentang pemakanan bahagian yang kedua. Standard kandungan bagi tajuk ini ialah amalan pemakanan yang sihat dan selamat. Okey, kita lihat pula objektif pembelajaran bagi tajuk ini, di mana murid akan dapat menyatakan kepentingan pengambilan nutrien daripada pelbagai jenis makanan. Dan kriteria kejayaan pula ialah murid akan dapat menyebut dengan betul sekurang-kurangnya satu contoh nutrien daripada pelbagai jenis makanan. Yang kedua, murid akan dapat menyebut sekurang-kurangnya satu kepentingan pengambilan pelbagai nutrien. Okey, kita ulang kaji apa maksud nutrien. Nutrien ialah bahan atau zat makanan yang diperlukan oleh badan untuk tumbesaran. Okey, dan kenapa pengambilan nutrien ini penting kepada manusia? Pertama, supaya kita sihat. Sebab dengan bila kita sihat, kita dapat menjalani aktiviti seharian tanpa letih. Yang kedua, memastikan tumbesaran tubuh badan tidak terganggu. Okey, kita terus kepada sumber makanan yang ketiga. Untuk makluman murid-murid, minggu lepas kita dah belajar sumber makanan 1 iaitu karbohidrat dan sumber makanan 2 iaitu protein. Okey, kali ini sumber makanan 3 terdiri daripada pertama vitamin, yang kedua garam mineral, yang ketiga ialah serat. Okey, kita lihat kepentingan vitamin. Pertama, murid dengan adanya vitamin, ianya akan memberi kesihatan yang baik kepada mata, kulit, rambut dan kuku. Okey, garam mineral pula kepentingannya ialah melancarkan perjalanan darah dan membentuk hemoglobin dalam darah. Okey, yang ketiga serat, kepentingan serat pula ialah melancarkan penghadaman. Okey, saya ulang, melancarkan penghadaman. Itu fungsi serat. Okey, seterusnya kita lihat. Okey, ini contoh-contoh makanan yang mengandungi vitamin, serat dan garam mineral. Kita lihat contoh vitamin. Vitamin yang diperlukan oleh badan kita antaranya ialah seperti vitamin A, vitamin B12 dan juga vitamin C. Okey, itu yang badan perlukan. Antara makanan-makanan yang ada sumber-sumber yang cikgu sebutkan tadi ialah telur, susu, kekacang dan daging. Okey, seterusnya kita lihat garam mineral. Contoh garam mineral yang diperlukan oleh badan ialah kalsium, fosforus, zinc, magnesium, natrium. Dan satu lagi, iodin. Ini contoh garam mineral yang diperlukan oleh badan. Okay, antara makanan yang mengandungi garam mineral ini ialah susu, bayam dan ikan bilis. Okay, sebenarnya untuk pengetahuan murid, contoh kita banyak dan kalau kamu nak lebih info lagi tentang pemakanan ni, kamu boleh melayari di laman web dengan mencari pemakanan sihat atau pemakanan yang seimbang. Okay, jadi kalau cari mungkin kamu lebih faham dan lebih banyak info untuk tajuk ini. Okey, contoh serat pertama ialah buah-buahan. Okey, yang kedua ialah sayur, terutama sayur-sayur yang berwarna hijau. Yang ketiga ialah bijirin. Contoh bijirin ialah oat dan barley. Itu contoh-contoh makanan yang ada vitamin, serat dan garam mineral. Okey, seterusnya kita lihat sumber makanan yang keempat. Okey, kita lihat dulu kepentingan lemak kepada badan. Pertama,
lemak ini membekalkan tenaga. Yang kedua, dia bertindak sebagai penebat haba. Okey, yang ketiga, melindungi organ dalaman. Untuk pengetahuan murid-murid, lemak ni sebenarnya ada dua jenis, satu lemak baik dan satu lemak tak baik. Okey, untuk contoh lemak bagi tajuk ini, kita bincang hanya lemak baik sahaja. Okey, contoh lemak-lemak lemak baik yang ada pada makanan ialah pertama, ikan. Okay, ikan apa yang ada lemak ni? Pertama, ikan salmon, tuna dan ikan kembung. Okey, tu ikan. Contoh yang kedua seterusnya, kita tengok ke kacang. Ke kacang yang mana yang ada lemak? Tengok cikgu tulis itu almond, walnut dan kacang tanah. Okay, sebenarnya banyak. Okay, yang cikgu senaraikan ni yang popular lah, yang senang ingat, yang biasa kita sebut. Okay, satu lagi contoh ialah lemak yang ada dalam minyak. Minyak apa? Minyak zaitun, minyak kacang soya dan minyak bunga matahari. Okay, yang ni yang cikgu sebut contoh-contoh ni dia mengandungi lemak baik. Okay. Okey, kita dah cukup info untuk tajuk ini. Cikgu harap murid-murid dah faham atau dah dapat sedikit sebanyak info berkenaan dengan sumber makanan yang diperlukan oleh badan kita untuk membesar dengan sempurna. Okay, sekian saja untuk kali ini. Terima kasih cikgu ucapkan kerana sudi menonton video pendek ini. Semoga kita jumpa lagi dan bye-bye.